Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wasik bin Muhammad Syukri dan sahabat saya Jazli Zakwan bin Ahmad Taha dari kumpulan 7 akan membentangkan hasil kerja kursus kami yang bertajuk Solat Sunnah Muakkad dan Ghairu Muakkad. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Prof. Madya Dr. Nasrul Hisham bin Nur Muhammad kerana telah banyak memberi tunjuk ajar kepada kami sepanjang kami menyiapkan tugasan ini. Yang pertama, pengenalan mengenai hasil kajian. Pengenalan solat sunat muakkad dan ghairu muakkad. Solat sunat muakkad adalah perkara yang merujuk kepada ibadat sunat yang sangat digalakkan untuk dilakukan mengikut perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ditinggalkannya. Menurut kitab Fiqh Islam wa Adilatuhu pada jilid, solat sunat tatawwu merupakan solat yang digalakkan oleh syarak yang dilakukan sebagai tambahan dan penyempurnaan solat fardu sekiranya memang ada solat yang belum sempurna. Solat sunat ghairu muakkad pula ialah suatu perbuatan yang masyru', iaitu tidak masuk dalam kategori fardu, wajib maupun sunat. Menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i, definisi solat sunat tatawwu ialah amal perbuatan selain fardu ialah amal perbuatan selain fardu. Amalan ini disebut nafilah, termasuk sesuatu yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan mengenai 4 mazhab mengenai solat sunat muakkad dan ghairu muakkad. Mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Yang pertama, solat sunat muakkad. Menurut Imam Syafi'i, solat sunat muakkad terbahagi kepada beberapa solat sunat seperti 10 rakaat solat sunat rawatib sebelum solat fardu, seperti 2 rakaat qabliyah subuh, 2 rakaat qabliyah zuhur dan atau Jumaat, dan 2 rakaat setelah zuhur dan Jumaat, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Selain itu, solat sunat witir, sunat tahajud, sunat duha dan sunat tarawih. Antara contoh solat sunat muakkad ialah solat sunat ba'diyah maghrib dan qabliyah subuh. Menurut pandangan Imam Syafi'i, pada solat ba'diyah maghrib dan qabliyah subuh, pada rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Selain itu, menurut riwayat lain, mereka mengatakan bahawa dalam solat qabliyah subuh, pada rakaat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang bermaksud, katakanlah kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi sebelum mereka. Kami tidak membeza-bezakan seorang di antara mereka dan kami berserah kepadanya. Kemudian pada rakaat kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang bermaksud, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah, yakni kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahawa kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu dan bahawa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika kami berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahawa kami adalah orang Muslim. Surah Al-Imran, Surah Al-Imran ayat yang ke-64. Oleh itu dapat dirumuskan bahawa pada rakaat pertama solat sunat qabliyah subuh, ba'diyah maghrib, solat tahiyatul masjid, solat istikharah 2 rakaat solat setelah ihram dan solat tahiyatul masjid dengan membaca surah Al-Ikhlas. Seterusnya, solat sunat ghairu muakkad. Menurut pendapat Imam Syafi'i, solat sunat ghairu muakkad terbahagi kepada 12 rakaat, iaitu 2 rakaat sebelum zuhur, selain 2 rakaat muakkad,
2 rakaat selepas zuhur selain yang muakkad, manakala bagi hari Jumaat solat sunat sama seperti solat zuhur. Seterusnya 4 rakaat sebelum solat asar, 2 rakaat sebelum solat maghrib, yakni solat-solat yang disunatkan dilakukan antara azan dan iqamah tanpa memanjang bacaan. Akhir sekali 2 rakaat sebelum isyak. Kesemua solat yang dinyatakan adalah solat sunat ghairu muakkad, bukan solat sunat rawatib. Seterusnya, solat sunat mutlak iaitu solat sunat yang tiada kaitan dengan waktu ataupun sebab tentunya. Menurut pandangan mazhab Hambali pula mengenai solat sunat muakkad ialah, menurut Imam Hambali, solat sunat muakkad terbahagi kepada beberapa solat sunat seperti solat sunat witir, 2 rakaat qabliyah zuhur dan 2 rakaat setelahnya. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isyak dan 2 rakaat qabliyah subuh. Walau bagaimanapun, jika dalam perjalanan boleh dikosar, akan tetapi solat sunat qabliyah subuh dan solat witir tetap harus dilakukan meskipun dalam perjalanan, kerana kedua solat itu termasuk solat sunat paling muakkad. Yang kedua, solat sunat ghairu muakkad. Menurut pandangan Imam Hambali, jumlah solat sunat ghairu muakkad terbahagi sebanyak 20 rakaat, iaitu solat sunat 4 sebelum zuhur dan 4 rakaat selepasnya, 4 rakaat sebelum asar, 4 setelah maghrib dan 4 rakaat setelah isyak, dan boleh juga untuk melakukan 2 rakaat sebelum maghrib. Okey, seterusnya saya akan sambung kepada mazhab Hanafi, solat sunat muakkad. Mazhab Hanafi berpendapat bahawa masnu'ah atau sunnah adalah suatu ibadat atau sunat muakkad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan terkadang juga ditinggalkan. Namun itu pun jarang berlaku kerana bertujuan untuk menunjukkan bahawa amal ibadat tersebut bukan fardu. Antara solat sunat muakkad adalah solat sunat qabliyah subuh, solat 4 rakaat sebelum zuhur atau sebelum solat Jumaat, solat sunat 2 rakaat selepas zuhur, solat sunat 2 rakaat setelah maghrib, solat sunat 2 rakaat selepas isyak dan solat tarawih. Seterusnya, solat sunat ghairu muakkad. Menurut mazhab Hanafi, mandub adalah sunat ghairu muakkad yang kadang-kadang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan kadang-kadang juga ditinggalkan. Antaranya adalah solat 2 rakaat selepas solat sunat ba'diyah zuhur, solat sunat 4 rakaat sebelum solat asar, solat sunat 4 rakaat sebelum solat isyak dan 4 rakaat selepasnya, solat sunat awabin, solat sunat duha, solat sunat 2 rakaat selepas berwuduk, solat sunat tahiyatul masjid, solat tahajud, solat sunat tasbih, solat sunat hajat dan solat istikharah. Terusnya, mazhab Maliki. Solat-solat tatawuk menurut mazhab Maliki terbahagi kepada 3, iaitu sunnah, fadilah dan nafilah. Dalam bahagian sunnah, antara solat sunatnya adalah solat witir, solat 2 rakaat qabliyah subuh, solat Aidil Fitri, solat Aidil Adha, solat gerhana matahari, solat gerhana bulan, solat istisqa, solat 2 rakaat selepas tawaf dan solat 2 rakaat ketika ihram haji. Dalam bahagian fadilah pula, solat sunatnya adalah solat 2 rakaat tahiyatul masjid, solat duha, solat tarawih, solat 2 rakaat selepas wuduk, solat qabliyah zuhur, solat ba'diyah zuhur, solat qabliyah asar, solat ba'diyah maghrib dan solat ba'diyah isyak tanpa batas rakaat tertentu. Dalam bahagian nafilah pula terbagi kepada 2, yakni bersebab dan tidak bersebab. Tidak bersebab bermaksud solat tatawuk pada waktu yang boleh digunakan untuk solat selain 5 waktu yang makruh. Solat-solat tatawuk bahagian nawafil bersebab adalah seperti solat ketika keluar, solat ketika pulang, solat istikharah 2 rakaat, solat hajat 2 rakaat, solat tasbih 4 rakaat, solat 2 rakaat antara azan dan iqamah, solat 4 rakaat setelah zawal, yakni matahari berada tegak di atas kepala, solat taubat 2 rakaat, 2 rakaat selepas berdoa dan solat 2 rakaat bagi orang yang hendak dihukum mati. Sebagai kesimpulan, jelaslah di sini bahawa keempat-empat mazhab membahagikan solat sunat muakkad dan ghairu muakkad. Selain itu, dapat dirumuskan bilangan rakaat solat sunat rawatib ialah 10 rakaat, manakala yang ghair muakkad
ialah 12 rakaat. Oleh yang demikian, sebagaimana dalam perbincangan di atas, kita dapat menyimpulkan bahawa sebaik-baik ibadat solat sunat kita adalah kita melakukan sebanyak yang mungkin mengikut kemampuan pada diri kita bagi menampung setiap kecacatan dan kekurangan pada solat kita. InsyaAllah, itu saja pembentangan daripada kumpulan kami.